وحضرة الله المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ولا حول بسم الله الرحمن الرحيم. قال معرف صلى الله عليه وسلم النور له كشف والبصيرة لها الحكم والقلب له الإقبال والإدبار. النور له الكشف أي عن حقائق الأشياء حتى تبدو للبصيرة. Bermula nur itu baginya membukakan cahaya tu, membuka. Terbuka aja, api mentul cahaya dengan jadi terbuka, nak nampak. Mana nampak terbukanya dengan adanya nur, nur iman, nur Islam, nur ma'rifah. Membukakan daripada hakikat segala perkara. Bila ada pancaran nur ma'rifat, dia nur tauhid, maka dia akan terpancar nampak wujudan terang. Coba wujudullah, maka tenggelamlah yang lain. Banyak. Kemudian mata hati pula, basirah, mata dalam, dia baginya hukum. Ya, dia menghukum akan yang telah nyata baginya daripada yang baik atau yang jahat, dia akan nampak. Dan yang ketiga ni ialah wal qalb, mana hati. Dan hati itu baginya ialah al-iqbalu, berhadap, dan juga al-idbar, membelakangkan. Itu sifat hati. Ada kala dia berhadap, ada kala dia membelakangkan. Dia berhadap kepada Allah, dia membelakangkan makhluk, maka selamat. Kalau berlaku terbalik, dia berhadap makhluk, dia membelakangkan Tuhan, itu bersalah. Jadi sifat hati itu dia ada dua kali. Jadi dengan sekira-kira yang dibukakan. Jadi bila dibukakan, siapa buka? Nur. Ya, sebab nur berasal dalam Quran sebut in afaman syaraha sadrahu lil islam wa huwa ala nurin min rabbi. Itu nas Quran tentang nur. Afaman syarahallahu sadra, tidakkah Tuhan membukakan hati seorang itu dengan Islam, maka dia berada dalam nur Tuhan. Dan dalam hadis Nabi kata innan nura iza dakhala al-qalb infasaha wa syarah. Qila hal dzalika min alamati allati tumrabu biha? Qala na'am at-tajafi an daril ghurur wa inaba ila daril ghurur isnadil maut qabla nuzulil maut. Sabda Rasulullah, nur itu bila masuk saja dalam kalbi seseorang, maka infasaha wa syarah, dia tenang lapang. Ya. Sahabat bertanya, adakah tanda yang kami sudah ada nur atau tidak, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menyatakan na'am, ada. Dalam hadis ini Rasulullah sebut 3 tanda. Hati seorang ada nur atau tidak, 3 tanda. Pertama, at-tajafi an daril ghurur, hati dia sudah renggang dengan dunia yang menipu daya. Mana dia tidak mengambil unsur duniawi yang melalaikan. Dia ambil dunia yang baik saja, yang boleh mendekatkan dia dengan Tuhan dan sebagainya. Ya, unsur-unsur dunia maksiat mungkar itu dia tinggal. Itu menandakan nur dia ada. Mana kalau dia ambil dunia sebagaimana, bermakna nur dia tak ada, padam gelap. Itu yang pertama. Ya, at-tajafi an daril khulud. Yang kedua, inaba ila daril khulud, hati dia sentiasa kembali kepada negeri yang kekal. Mana dia sentiasa teringat. Misal kalau tamat usia kita, dulu dalam alam barzah, nak pergi padang mahsyar, banyak cerita. Ini dah ada dalam set dalam kepala dia.
Bila ada benda tu, hati dia terang. Lalu apa? Wasti'dad lil maut qabla nuzulil maut. Yang ketiga, dia membuat persiapan ya untuk ke sana. Itu tanda dia. Jadi orang yang sembahyang, puasa, surau masjid, dia ada nur. Kata ada nur itu ada jejak. Kata ada nur itu ada kenal surau masjid. Cuma nur tu berbeza lah. Ada yang terang sangat, ada yang kurang, ada yang jauh pergi kan. Macam mentol kan. Ada 20 watt, ada 50, ada 60, ada 250 watt. Macam spotlight. Wali-wali punya nur sap tembus di pandang ni. Mana nur tu berbeza-beza. Jadi kalau lagi kuat, ziyaratul amal tadullu ala ziyaratil anwar. Lagi banyak amalan ni, lagi banyak nur ni. Iza kasrat azkar kasrat anwar. Bila banyak dia zikir, banyak nur. Iza kasrat anwar safat asrar. Bila banyak nur, maka berkilat, bercahayalah sir ni. Iza safar asrar kana ma'allahi qaran. Dan bila keadaan dia bersih, cahaya juga, maka layak dia makna tetap dia dengan Tuhannya. Ya, boleh cantik. Itu mana perbahasan nur tadi itu. Apa dia nur? Ila quwwatul nur, ila quwwatul yakin alladhi yusmiru halawatul iman wa halawatul ibadah. Itu mana nur. Kekuatan keyakinan yang membawa kepada kemanisan iman, kemanisan ibadah. Itu nur. Nur maknawi. Ya, bukan mana nur tempat cahaya mentol. Ya, nur dalam. Kalau yang ni nur hissi lagi. Cahaya matahari yang kita nampak itu nur hissiyah, cahaya luar. Yang kita nak cahaya dalam. Ibadat rasa sedap, rasa gurun, lazat, itu nur tu. Itu dipanggil, diistilahkan nur besar. Dan lebih kuat lagi, dibuka lagi terang, sehingga jelas perjalanan dia. Dan bila nur tu dibuka, maka dia meletakkan hukum. Ya, basirat akan hukum. Bila dia terang, dia berhukum. Benda ni apa? Panjang, pendek, kecil, besar, boleh hukum. Tapi kalau tak ada, mata kita tak buka, gelap, kita tanya parang tu pendek, panjang. Dia panjang apa? Gelap, nampak macam mana? Ini mesti ada cahaya, bahawa kita boleh letak hukum. Itulah qalbi. Bila dibuka nur iman tu terang, bahawa dia berhukum. Benda ni baik, benda ni buruk, benda ni elok, benda ni sebalik. Kemudian dia pergi proses ketiga. Bila dia kenal saja, dia tahu dengan terangnya nur tadi, dia boleh menghukum. Lalu dia buat pilihan. Kalau benda itu baik, dia menghadap. Kalau benda tak baik, dia membelakangkan. Mana benda yang besar ke dia apa? Wallahu ta'ala. Maka dia akan menghadap Tuhan. Bila cahaya iman dia terang, dan dia membelakangkan akan makhluk. Tapi kata ada nur, dia tak boleh buat hukum. Akhirnya terbalik, dia berhadap pada makhluk, dia tak berhadap kepada Allah Ta'ala. Itu dia ada 3 peringkat. Dan mata hati itu baginya hukum, mana dia buat keputusan yang telah nyata baginya daripada baik ataupun jahat, daripada sinaran nur, daripada nur tadi yang dibuka. Kemudian hati baginya pula berhadap dan membelakangkan, ya, dengan sekira-kira yang dibukakan. Mana kalau dibuka lagi terang nur dia, lagi kuat dia berdepan menghadap. Sebab nur tu ada dua lah. Ada yang muwajah, ada nur tawajuh. Tawajuh mana berhadap. Kalau muwajah dia berdepan tu lagi terang. Dia berjalan-jalan nampak satu bayangan objek. Oh, ni ada orang datang kan. Kita beri tumpuan. Itu dia panggil nur tawajuh. Bila dah berdepan kita nampak, dolah, itu nur muwajahah. Mana berdepan, pak beda. Bila dia berdepan, sak nampak Tuhan, bayang dia tak menangis kan. Ya. Begitulah bila ada nur dalam hati, dia bermula memikir kejadian Allah, Masya Allah, Tuhan jadikan langit bumi, Masya Allah besar. Itu nur tawajuh, nur untuk berhadap. Bila Tuhan buka lagi terang muwajahah, habis tenggelam. Bila berlaku nur muwajahah, Tuhan cepat lagi kuat, tenggelam pandangan keperasaan makhluk, dia berlazat dengan Tuhan terus. Itu nur muwajahah, ya, dia banyak peringkat. Maka kita kena pump kuat lah supaya dia terang, ya. Dulu tua-tua kita ada lampu gasling kan, produk sekarang tak kenal. Ya, dia pakai pump besar. Lagi pump lagi terang. Di malam pun terpam, lagi pump lagi terang. Itulah kalbi. Ya, kita pump ni biar terang lagi terang. Kita tak pump ni kan malah zikir malam pun dia malam. Bila malam dia dah tak nampak. Kita nampak dia gedak je lah. Ya, ada pom tunggul boleh langgar, dinding boleh sepak. Begitulah kalbi.
dia akan tersepak, tersangkut dengan maksiat mungkar bila digelap. Ya, sebab gelap kita ada sinaran nur, nur tak ada dia tak suntik. Dia suntik dengan nur zikir. Maka apabila ketiadaan nur, ya, dan ketiadaan mata hati, bagaimana mata hati tak boleh fungsi, tak boleh meletakkan hukum. Sebab apa? Tak nampak, gelap. Ya. Sebab kita nampak, sebab dia letak benda tu baik tak baik, sebab ada nurul ilmi, cahaya ilmu tu ada. Faham? Kalau cahaya amal pula, dia mendekatkan diri. Itu pentingnya nur. Maka jadilah hati itu berjalan seperti berjalan orang yang buta. Dia tak ada nur, gelap kan. Walaupun hati itu boleh melangkap, tapi sinaran tak ada, nur tak ada langkah. Bila gelap dia jalan macam buta, habis dia langkau. Maka dilihatnya akan pekerjaan itu atas bukan perkara. Mana dia mengukur tak kena tempat. Ya, dia merasa dunia ni hebat. Padahal tak ada apa hebat pun. Orang terang kecil dunia ni, dan yang besar di sana untuk nikmat besar. Tapi kerana dia tak nampak, cahaya ilmu dia tak masuk dalam kalbi. Ya, yang Tuhan kata wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat lebih baik, lebih kekal, lebih hebat. Dia tak nampak. Baru dia tak baca Quran. Nur tak masuk dalam kalbi. Siapa dia? Orang kafir. Pada nampak dunia lah dia. Ya, dan dia boleh makan ni. Tapi akhirat bukan langsung tak nampak. Sebab nur tak ada, buta tu, gelap. Zulmatul kufri. Ya, zulmah kufur kalau dia kena je habis terus. Kita pula dah ada nur iman, tapi kadang-kadang zulmatul maksiyah, zulmatul kegelapan maksiat tu pula dia kacau. Ya, nak nampak kebesaran Tuhan tu tahu apa jelas. Tapi dah tahu, tapi tak apa jelas sebab ada gangguan. Ini kita nak tembak ni. Bersihkan balik, biar dia bersih betul. Baru sedap berjalan. Ya. Dia cermin gitu tuan-tuan, kalau dia apa? Ya, diganggu. Bawa kereta, kenderaan, aircon dia mati. Hujan lebat. Mula dikabur. Nampak tapi tak apa nampak. Ada kena seorang lap lagi. Tapi kalau aircon dia hidup, terang, tak ada apa. Beza lah. Orang yang bila nur dia terang, dia berjalan laju. Para awliya laju ibadat sebab terang. Dalam dia bercahaya. Macam kita ni ada tak apa tu, kadang kuat, kadang laju. Tu kena ejau balik. Jadi pam balik, dia nur dia terang. Dengan kasratul zik, banyakkan zikrullah. Dan didatangkan padanya pada bukan tempat. Maknanya apa? Dia mengukur tak kena. Sepatutnya diletakkan benda tu pada tempat dia. Wad'u syai' fi mahalli. Jadi kita ni apa nak letak? Kita ni hamba. Letakkan diri kita sebagai hamba. Baru betul. Baru dia kenal Tuhan, baru dia hambakan diri. Kalau tak kenal Tuhan gelap, Ali dia nak rasa dia pula macam Tuhan. Dia tak nak ikut perintah Tuhan, dia lawan macam dia Tuhan pula. Sebab apa? Gelap. Atau pentingnya kita memantau persoalan nur tadi, dia terang atau tidak, basirah tu dia terang, dia dapat menangkap tidak, dan keputusan qalbi itu betul atau tidak. Tiga benda dia. Ya, an-nur, kemudian al-basirah, kemudian al-qalbi. Ya. Bila ada nur, basirah terang, dia boleh menghukum benda itu baik atau tidak. Dan bila dia dah hukum, apa dia boleh menghadap atau membelakang. Kat mana dia perlu menghadap, apa benda yang dia perlu dibelakangkan. Kalau tak ada nur, silap. Benda yang dia kena menghadap, dia belakangkan. Benda yang dia kena belakang, dia pergi menghadap. Ya. Jadi rosak. Maka adalah nur itu memberi faedah, akan membuka ni bagi segala ma'ani yang ghaib. Nur bila kuat, nur ilmu dia kuat. Lagi pula nur mukasyafah, lagi kuat. Ya, dia tinggal hampa terbuka. Hingga nyata, mana terang dan terpandang, ya, dan mata hati itulah memberi faedah akan hukum dengan sah yang dipandang dengan tiada syak lagi dah. Dah terang, tak ada syak lagi dah. Dan hati itu baginya berhadap, ya, dan membelakang daripada amal yang dikendaki, yang dilihat oleh mata hati akan dia. Kalau mata hati itu jelas terang, dia akan berhadap tepat kepada Allah Ta'ala. Maka apabila dihukumkan atasnya dengan kebajikan, ya, maka berhadap hati itu atas demikian kebajikan. Ya, sebab ada nur tadi, dia terang nampak benda. Oh baik, dia buat. Masalah dia baik, kalau tak ada nur lah tu bahaya. Tak ada nur cahaya, ya, lawan nur zulmah, gelap. Macam kita kalau ada padamin tu lebih sorry nak baca gelap. Kedudukan akhir zaman kita, dan kalau tak ada nur iman macam habis.
Perjalanan liku hidup kita ni lebih berliku lagi daripada selekor bahau. Tahu bahau? Tonton pergi bahau macam tu. Bina selekor SS ni. Tiba-tiba tengah berjalan turun bukit bahau, brek dia putus, lampu mati macam. Terjun dalam tu. Baba tu terjun. Itu kalau selekor bahau. Ini bukan bahau ni, lebih teruk. Bahau ni akhir zaman punya fitnah macam-macam. Mana kalau kita tak ada nur ilmu dan ibadat, memang terbabal. Dia rosak-rosak macam-macam jadi. Maka bila dihukumkan atasnya dengan kebajikan, maka berhadap atasnya kebajikan atau dengan kejahatan, nampak benda ni tak boleh buat, dia dah nampak ni mungkar, maka membelakangi daripadanya, yang ni ditinggalkan. Mana insan tadi dia boleh buat benda yang suruh dan boleh tinggal benda dia larang, oleh jelas nur dia terang, nur iman dia terang, nur Islam dia cantik. Jadi oleh kerana itu kita kena apa? Terangkan sentiasa. Ya, pastikan biar dia lagi terang. Dengan apa dia terang? Dengan ibadat. Banyak ibadat lagi terang nur. Maka apabila berhadap, mana hati tadi taat atasmu, hai orang yang berhadap atas Tuhannya, orang yang tawajuh kepada Tuhan dengan wasitah, pertengahan perantaraan wasitah yang dikurniakan akan dikau padanya. Apa dia wasitah yang menyebabkan dia terang? Daripada nur taufik. Bila ada taufik, jangan diserupakan dengan cahaya. Bila cahaya datang terang, bila taufik datang terang kalbi dia. Dan hidayah, ya, hidayah tu petunjuk, dia dah boleh kenal ni baik, ni buruk dan sebagainya, dengan sebab ada cahaya ilmu. Kemudian taufik, apa makna taufik? Khalqu quwwata ta'a fi 'abdi. Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan untuk melaksanakan amal. Berarti ada dua lapis. Ada orang ada hidayah tapi taufik dia tak ada. Yang dia ada hidayah, nampak benda tu baik buruk, tapi tak ada taufik, tak ada bantuan, dia tak boleh buat. Dia tahu benda tu buruk, dia buat juga. Dia tahu amal tu elok, dia tahu apa buat. Sebab apa? Taufik tu tak ada. Jadi kita nak ada hidayah dan taufik. Betul, Rasulullah SAW memohon kepada Allah dua lapis. Allahumma arinal haqqan haqqa warzuqna ijtibah, wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan aku kebaikan sebagai kebaikan, dan lagi kedua, rezekikan aku dapat mengamalkan. Dua. Sebab ada di sana orang yang terus tak nampak, satu. Yang kedua, ada dia nampak tapi tak boleh buat. Dia faham benda tapi tak boleh, sebab tak ada bantuan. Begitu juga wa arinal batilan batilah. Tuhan tunjukkan batil itu sebagai kebatilan, dan rezekikan warzuqna ijtinabah, rezekikan dapat mengelak diri daripada dia. Sebab ada orang yang tahu benda tak boleh tapi tak boleh elak, dia terlibat juga. Sebab apa? Tak ada taufik. Ada dua lapis. Satu minta perkenalkan, dan satu minta dapat pelaksanaan. Baru dia tamam, baru dia sempurna. Maka apabila berhadap taat atasmu, hai orang yang berhadap atas Tuhannya, dengan wasitah kurnia Tuhan tu, semua kurnia tu akan dikau padanya pada nur, taufik dan hidayah, maka didapatnya suka, ya, kerana keadaan taat itu rezeki dari Allah Ta'ala. Orang akan dapat satu keseronokan, ya, gembira dia. Sebab apa? Sebab dia orang mukmin yang elok. Orang mukmin elok, dia akan farah. Farah tu apa? Gembira, seronok dengan benda yang baik, ya. Dalam hadis Nabi kata apa? Ya. Iza sarratka, iza apabila sarratka, menggembirakan oleh kamu, iza sarratka hasanatuk, oleh kebajikan amal saleh. Bila kita buat amal saleh itu seronok, wasa'atka sayi'atuk, dan rasa cemas, takut bila kita kena maksiat. Dua tu ada, ya, ada rasa. Taat pun dirasa, maksiat pun dirasa. Bila taat dia rasa gembira, maksiat dia rasa takut. Maka Nabi kata apa? Fa anta mu'min, untuk orang mukmin yang sebenar. Jadi orang mukmin sebenar, orang yang ada rasa kalbi dia, ya. Tapi kalau tak ada rasa, itu tak kuat lagi lah. Dia buat ibadat, buat tapi tak ada rasa apa. Maksiat buat juga, tak ada rasa takut saja. Dua-dua dia buat. Itu belum lagi, jauh lagi.
dia nak ada rasa. Saratkan, menggembirakan. Jadi rasa gembira sebab apa? Dia kenal, ya, dia nampak kan, orang beri satu pemberian, dia tak gembira kan, tapi dia nampak tengok, barang mahal dia beri saya ni, baru seronok. Orang beri dalam bungkus, dia tak nampak, dia tak tahu apa, dia tak gembira lagi. Dia buka bungkus, Masya Allah, barang ni beri cincin mahal 200,000 punya ke, misalnya terperanjat dia. Dia tahu benda mahal sebab apa? Dia nampak. Sebab dia nampak tu penting. Dia nampak baru dia tahu, ya. Nampak tu dengan apa? Dengan nur. Itulah maksud. Bila tak ada nur, dia tak nampak, gelap. Bila tak gelap, dia tak nampak, dia tak dapat menilai. Macam orang kafir, dia tak nampak, dia gelap. Zulmatul kufri, kegelapan kekufuran, gelap, sebab dia tak kerti menilai, ya. Dia babat. Akhirnya dia makan minum tu je lah. Ya kulu dah wa yatamatta'una kama ta'kulun an'am. Orang kafir tu Quran kata dia makan seronok macam kaki empat, tak ada apa, taraf dia macam dalam kandang. Orang iman tak, ya, orang iman dia ambil benda lebih besar daripada itu, ya. Maka dapatnya suka kerana apa? Keadaannya ta'ah. Sebab tu orang beriman bila buat ta'ah dia rasa seronok, kan? Macam Ramadan Al-Mubarak, orang beriman kan, wah seronok, apa ini nanti kan, sebab dia tahu kelebihan dalam tu banyak. Kalau orang munafik, alamak, ni apa hari dia nak makan, dia tak boleh makan dalam ni tu. Ni dah risau. Yang datang Ramadan tu dia risau, takut. Sebab apa? Nifak dalam kalbi dia ni. Orang beriman tak, dia seronok, dia nanti. Sebab dia nampak dengan nur iman tadi, ya, benda-benda yang mahal dalam tu ada macam-macam. Paling besar dia ada 3 perkara kan, Ramadan. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu idkhul minan nar. Awal Ramadan 10 awal tu rahmah, mencurah-curah, ya. Di pertengahan dia pula apa? Maghfirah, keampunan, ya. Tuan buka habis-habis, luar biasa daripada bulan lain. Dan akhir dia apa? Idkhul minan nar, pemerdekaan daripada azab neraka. 3 benda besar dia. Ya, mana orang beriman tak seronok. Bulan lain Tuhan bagi, tapi yang ni Tuhan gandakan lagi, double, ya. Tuhan gandakan punya kurnia besar, rahmatnya, keampunannya. Sebab Rasulullah menyatakan barang siapa tamat Ramadan, dosa dia tak usir lagi, itu orang paling celaka Nabi. Sebab Tuhan dah buka dah. Tuhan buka. Hari biasa boleh buka, di Ramadan dia buka lebih hebat. Ada lagi dosa, mana dia tidak mengambil perhatian tentang apa yang Tuhan bentangkan. Tuhan bagi hadiah besar. Habis. Itu persoalan nur tadi, ya. Yang Rasulullah minta, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fil basari nuran, ya. Bil amami wa khalfi nuran min tahti wa fawqi nur semua. Wa ja'al nuran wa azim li nuran. Ya, jadikan dalam kalbi aku nur, di mata aku nur, di telinga aku nur, depan aku, belakang aku semua nur, atas bawah semua nur, dan besarkan nur dalam diri. Nur iman, nur Islam, nur makrifat. Mana dia berjalan di depan sebagai perjalanan makrifat, dia memandang sebagai ahli makrifat, dia mendengar sebagai ahli makrifat, ya. Gerak-geri dia semua merupakan ahli makrifat. Mana orang yang kenal. Kalau tidak, zulmat, dia gelap. Bila gelap, dan maknanya dia berjalan sebagai orang yang tak kenal Tuhan. Dia tak kenal Tuhan, tentulah gaya dia lain. Gaya dia lah, lain gaya dia. Dia menyasar orang. Habis. Kemudian kata tuan pengarang, la tufrihkah atau la tufarrihkah, boleh baca dulu. Mana jangan mengembirakan engkau at-ta'atu oleh taat, ya annaha barazat minka. Ni ditapis balik tadi. Jadi secara umumnya orang yang baik, orang yang gembira dengan taat, dia buat taat rasa seronok, bila mak-mak saya rasa takut. Okey. Yang kedua dia tapis lagi, ni tapis kedua lah ni. Ya, nak gembira dengan taat tu di sudut mana? Ya, jangan menggembirakan engkau taat di annaha barazat minka. Daripada sekiranya kita pandang taat tu daripada kita, itu silap lah. Kita gembira taat sekiranya dia kurnia Tuhan, baru Islam tu baru berisi. Jadi kita pandang kurnia Tuhan, maka selamat kita daripada riak, ujub, sum'ah. Tapi kalau kita pandang tu batal seronok, tapi seronok kita rasa kita hebat, habis terbalik pula. Dia bagi riak, ujub, sum'ah, habis tumbang balik. Sebab maknanya
Jangan menggembira kamu taat dengan kerana bahawa taat itu keluar daripada engkau. Sebaliknya wafrah, gembira dengan taat, di annaha barazat minallah ilaika. Oh, taat itu dari Allah sebagai hadiah kepada kamu. Keseronok tu yang disuruh. Jadi ada dua, letakkan keseronokan pun dijaga. Sebab sufi masya-Allah, perjalanan tasawuf ni perjalanan ahli yang sangat tinggi disiplin dia dengan Tuhan. Orang yang paling tinggi disiplin apa? Sufi je kan. Alillah, arifina billah. Dia berakhlak tinggi dengan Tuhan. Artinya tiada menyukakan akan dikau taat kerana keadaan taat itu zahir daripadamu. Mana jangan kita suka taat dengan sebab kita rasa kita hebat, jangan. Kerana demikian itu mewaris akan dikau ujbin. Nanti ujub akan sampai takabburin. Takabur tadi ada kan, masih umbai tu bahas. Takabur dia punya kepala tu, pecahan di bawah tu, ujub, riak, sum'ah. Jadi bila kita padamkan takabur, hilang benda tu. Jadi takabur bila padam, bila kita pandang diri kita, saya habis dah. So bila nak saya, dia nak huwallah, cuma dia je balik, la haula wala quwata illa billah. Baru dia betul. Dan demikian itu mewariskan, membawa apa? Ujub, takabur, dalamnya lah amal, meninggalkan syukur. Orang akan bersyukur bila dia merasa itu pemberian dari orang. Tapi kalau dia buat ibadat, dia tak rasa ibadat itu pemberian Tuhan, dia rasa dia punya, mana dia nak syukur? Ini anak buat, habis dia. Tapi kalau dia rasa itu pemberian orang, baru dia terima kasih. Tapi kalau dia tak rasa pemberian Tuhan, dia rasa dia punya, mana nak terima kasih dengan Tuhan? Atau silap dia. Dan demikian itu daripada apa? Tentera nafsu, takabur, ujub, ya, itu semua dia panggil junudun hawa. Ada nafs, maknanya tentera nafsu yang menyerang kata kalbi kita, dan juga syaitan untuk merosakkan akan hati insan. Sebab kitab ni semua dibahas hati ni. Hati bila selesai, semua selesai. Kalau hati sangkut, semua sangkut, ya. Jadi kita tak mahu racun-racun yang merosakkan hati, penyakit-penyakit dalam, ujub, takabur, riya, semua. Sebaliknya ialah wafrah biha li annaha barazat minallahi ilaika. Dan sebaliknya sukakan olehmu akan taat. Kita seronok taat dengan sebab apa? Kerana ia zahir dari Allah. Tuhan pilih kita dapat taat, masya-Allah. Mujur kita dapat pilihan. Ya. Kerana bahawa demikian itu mewajibkan syukur. Bila kita nampak ini satu kurnia bukan kita punya, bermakna kita akan syukur kepada Allah Ta'ala, ya. Dan dalamnya pula mendirikan hak ubudiyah. Bila kita syukur aja, mana kita dalam mendirikan hak kehambaan, ya. Ubudiyah itu mana kehambaan kita dengan Tuhan, cantik. Padahal rojak kepada sifatmu, ya. Bila kita rojak balik pada sifat kita, sebab kita tahu ni kurnia dia, tak ada apa kita, maka nampaklah kepada sifatmu aib. Keaiban kita mula nampak. Dan bila seorang tu memandang keaiban dia, bermakna orang tu masuk golongan yang dipilih. Dia Tuhan nak pilih seorang, Tuhan akan buka dia nampak aib dia. Tapi kalau Tuhan tak nak pilih, Tuhan biarkan dia. Dia rasa dia hebat, tak pasal-pasal. Akhirnya dia babar sebenarnya. Sifat daripada aib yang lazim bagi sifat itu daripada sekalian ahwal. Sebab kita semua dijadikan dalam keadaan lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Dijadikan manusia serba-serbi dalam dhaif. Yang zahirnya dhaif, batinnya dhaif, iman semua dhaif. Kecuali Tuhan bantu, ini kita harap bantuan dia. Habis. Guna bermula suka pada taat itu atas dua perkara. Kegembiraan seorang melakukan taat, dia pecah dua. Pertama, suka dengan dia, dengan taat tu. Dia boleh buat ibadat tu, ibadat ni daripada sekira-kira memandang dia dari Allah Ta'ala. Kul bifadlillah wa birahmati fa bizalika farlafram. Apa atas sebuah Quran? Kul, katakan olehmu ya Muhammad, bifadlillah, semua ni dengan kurnia tu. Kita boleh buat ibadat sikit sebanyak, dapat ilmu sikit sebanyak, itu semua kurnia dia, bukan kita punya. Yang murniakan nikmat tadi, maknanya tamamun nikmah ru'yatul mun'im. Nikmat tu paling sempurna bila dia terpandang pemberi nikmat. Kalau dia tak perasan pemberi nikmat Ta'ala, tu dia panggil bahaya. Mana memurniakan nikmat dan fadli, mana kurniaan dia, maka inilah suka yang dipuji, ya.
Suka yang sebenar dipuji syarak ni lah dia. Kita perasan, kita syukur, mujuk Allah Ta'ala beri kita hidayah, mujuk Tuhan beri kita iman dan seterusnya. Hati suka seluruh itu tu dipuji. Tapi kalau tidak, tu bahaya. Yang kedua ni tu, yang ini dituntut daripadamu, dan demikian itu dikendaki syukur akan taat. Kemudian yang kedua, ada alif dan waw, alif yang kedua. Kedua, suka dengan dia dengan taat. Dua taat dia suka. Tapi daripada sekira-kira zahir ni daripada hamba dengan ikhtiar. Dia buat amat tu rasa, ini saya usaha ni. Pelawan tu kalau tidak mana dapat. Biar ya, saya usahakan betul ni. Ya, jaga malam tu dia nampak diri dia. Dia tak nampak hidayat petunjuk dari Allah ni rosak ni. Ya. Ini dalam ibadat tu. Dia rosak dalam ibadat paling bahaya. Banyak orang tak mau bersedar. Kalau dia rosak dalam maksiat, dia senang, dia minum arak, dia judi, dia pun tahu dia salah. Jalan ibadat tapi dia sangkut dengan sebab apa? Memandang akan dirinya, dia lupa daripada memandang Allah. Dan iradat dan haul dan kuah. Sebab tu dia suruh kita banyak baca haukalah. La haula wa la quwwata illa. Maka inilah suka yang dicela. Suka seronok tapi dicela oleh syarak ni. Ditegah daripadanya kepada kufur nikmat. Dia akan bawa menyalahi nikmat. Setengah daripadanya apa? Ujub dan membalasakan amal pada diri dia. Dia rasa hebat, dia andal dan sebagainya. Sebab tu bila amal pusing, serahkan dia balik. Dan satu lagi, dan adalah orang yang arif, mana orang yang benar-benar mengenali Allah Ta'ala itu, melihat ia akan taat yang dibuat dan ibadat semua tu daripada anugerah Allah. Ya, semua kurnia Tuhan, tak ada apa kita. Waktu guru saya kata kita dapat pahala ni saham kosong ni tuan-tuan. Kita diberi pahala keuntungan, kan pahala kan. Ya, saham kosong. Kita boleh buat ibadat. Kalau tak ada hidayat boleh buat ibadat? Tak boleh. Cabut beri hidayat dia. Ada inayah, tak ada bantuan, boleh buat ibadat? Tak boleh. Cabut beri dia juga. Akhirnya semua dia, tak ada apa. Hakikat kosong dia. Itulah besarnya rahmat Allah Ta'ala. Ya, dia berinya kita, dia pandunya kita, dia bukakan jalan pada kita, maka diberi pula ganjaran. Ya, itulah maknanya keihsan Tuhan yang tidak terhingga. Maka adalah orang yang arif itu, iaitu melihat akan taat dan ibadat daripada anugerah Allah Ta'ala dan rahmat Allah Ta'ala dan taufik dan inayah, semua dia punya itu. Tetapi tiada melihat dia baginya wujud dalamnya. Dia tak merasakan yang dia tu ada campur tangan dalam urusan tu. Semua dari dia. Kita semayang tuan-tuan, kita rasa daripada kita ke daripada dia? Kita kiam, rokok, sujud daripada dia, alhamdulillah selamat. Kalau kita rasa kita habis, sangkut. Lepas tu disuruh apa? Tembak. Biar nampak Allah, Allah. Semua Allah. Cara bergerak Allah, cara bertaufik Allah. Semua Allah, Allah. Boleh bagi cantik. Ya. Kalau kita tak masuk, kalau kita tak nampak kita habis, pum, terhidap. Habis. Kerana bahawasanya ia dan taat itu daripada fadli. Ya, semua fadlillah, limpahan kurnia itu Tuhan dan karimnya. Ya, kasih sayang ni kerana firman Ta'ala, kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan olehmu ya Muhammad SAW, dengan anugerah Allah fadlillah dan dengan rahmatnya yang kita boleh dapat iman, Islam, beramal dan sebagainya. Maka demikian itu, maka naklah suka mereka itu, iaitulah terlebih baik daripada barang yang dihimpunkan daripada itu. Dia nak banding barang kita himpunkan ibadat dengan kita pandang gembira dengan ini kurnia Tuhan, terlebih baik. Menandakan dia ahli makrifat, dikenal. Dia kata huwa khairun, dia lebih baik. Merasakan semua itu dari dia, itu lebih baik, itu besar. Ya, daripada amal yang kita himpunkan dalam keadaan kita pandang diri kita. Sebab kita pandang diri kita rosak. Dia kata pandang dia itu lebih baik. Atau nas Quran tu pampang. Ya, firman Allah Ta'ala, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Sallallahu wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammadin
Kata kita on ke? Pasal nak on ke ataupun tetap Kuliah Isyak boleh. jalan? Yang malam tu kalau kita Malam.